Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berkumpul pada malam ini kerana saya ingin membentangkan pelaksanaan GST yang akan diadakan, yang akan dilaksanakan oleh kerajaan pada 1 hari bulan Januari tahun 2013. Mantap. Tuan-tuan dan puan-puan, GST adalah singkatan kepada Goods and Services Tax. Dan di bawah pelaksanaan ini, kerajaan akan memansuhkan Sales and Services Tax yang ada masa kini, yang dikenakan sebanyak 10% dan akan digantikan dengan satu bentuk cukai yang baru yang dipanggil sebagai Goods and Services Tax, di mana di bawah pencukaian baru ini, semua barangan dan semua perkhidmatan di Malaysia akan dicukai. Sekarang Ini adalah cukai ke? Sekarang? pada waktu ini apabila kita membayar 10% dalam bentuk Sales and Services Tax, kita hanya membayar apabila syarikat yang menjual barangan tersebut atau membekalkan perkhidmatan tersebut berdaftar dengan pihak kastam dan mereka dan penjualan mereka mencecah lebih daripada RM1 juta setahun. Maksudnya, jika kita pergi ke kedai Tom Yum Encik Nizam, Encik Nizam kita tahu tidak berapa maju dan tak sampai RM1 juta setahun jualannya, maka beliau tidak berdaftar dengan kastam. Maka apabila kita makan di kedai Encik Nizam, kita tak kena bayar cukai. Tetapi jika kita pergi ke misalnya kedai nasi kandar kayu, kerana jualannya melebihi RM1 juta setahun dan syarikat tersebut berdaftar dengan pihak kastam, maka apabila kita makan di sana, kita akan dikenakan cukai sebanyak 10% atas bil kita. Jadi apabila mulai daripada 1 bulan Januari tahun 2013, segala bentuk cukai yang saya sebut tadi, Sales and Services Tax, akan dimansuhkan, tetapi ianya akan diganti dengan satu bentuk cukai yang baru, Goods and Services Tax, di mana semua barangan termasuk kedai Tom Yum yang Encik Nizam tadi akan dikenakan cukai sebanyak 4%. Saya kena cukai ke pembeli? Pelanggan yang memakan di kedai Encik Nizam, Encik Nizam perlu mengutip cukai daripada pelanggan-pelanggan Encik Nizam. Dan cukainya pada kadar 4% tahun. Jadi 4% atas bil tersebut. katakan sekarang saya makan harga RM10. Ya. Jadi saya kena bayar RM10 40 sen. Ya, 40 sen. Oh, tambahlah perbelanjaan saya. Tambah perbelanjaan ya. Itu dah pantas sekarang. Saya tak setuju lah. Kenapa dulu saya bayar RM10, pelanggan kena 40 sen. Betul. Dengar. Walaupun begitu, kajian telah menunjukkan bahawa secara purata, kerana kita telah memansuhkan Sales and Services Tax sebanyak 10%, maka secara puratanya apabila kita membayar 4% secara Goods and Services Tax tu, sebenarnya sebenarnya terdapat pengurangan dalam perbelanjaan kita. Ya, betul. Macam mana pula? Ya. Tambah 4%. Kerana kita dah tak membayar lagi sebanyak 10% Sales and Services Tax. Tetapi itu belum merangkumi kesemua. Kerana ada satu lagi perkara yang ingin saya ceritakan, Sebab kenapa kerajaan akan mengenakan pencukaian baru ini sebanyak 4% dalam bentuk Goods and Services Tax adalah kerana pada waktu ini ada ketirisan dalam kutipan cukai. Ketirisan ini berlaku kerana ramai rakyat Malaysia yang sepatutnya membayar cukai dalam bentuk cukai individu dan juga cukai perniagaan lari daripada tanggungjawab ini dan tidak membayar cukai. Dan tidak membayar cukai. Kedai Tom Yum dia. Ya. Jadi sebenarnya cukai yang akan dikenakan GST ini adalah cukai yang adil. Cukai yang adil kerana
orang-orang yang sebelum ini lari daripada cukai kerana mereka tidak membayar cukai, mereka akan mula membayar cukai dalam bentuk goods and services tax kerana mereka setiap kali mereka berbelanja, mereka tidak dapat lari daripada membayar cukai. Dan oleh kerana kerajaan akan menambah kutipan, ya, kutipan cukai hasil daripada goods and services tax ini, kita juga berjanji kita akan menurunkan kadar cukai individu dan juga kadar cukai perniagaan. Jadi maksudnya, ya tuan. Jadi macam inilah kata saya peniaga, Ya. bila saya beli peniaga, saya beli bahan mentah. Ya, Jadi akan dikena cukai. ia akan kena cukai. Jadi sudah pasti dia kos saya meningkat. Jadi bila meningkat, saya jual pun dengan harga yang tinggi. Harga tinggi sebanyak 4% saja. Jangan kerana kos anda bertambah sebanyak 4%, anda menaikkan harga sebanyak 10%. Tapi Itu khianat namanya. Itu Tapi begini, teori dia, Ya, apabila peniaga, kami peniaga membeli bahan mentah, Ya. contohnya ayam dekat kedai, Ya. kami dikenakan cukai Ya. 4% waktu membeli. Ya. Betul. Harga barangan akan kami naikkan. Ya. Tidak termasuk cukai yang kami kenakan kepada penduduk. Orang Itu- ramai. Yang itu tak boleh. tapi Yang itu tak boleh. Macam mana boleh dikesan? Sebabnya, macam mana boleh Macam dikesan? mana boleh kesan? Ah. Tom Yam letak harga sewenang-wenangnya aja. ya. Sebelum ni, nasi lemak baru RM3.50, sekarang Ya. RM4.50. Ya. Ya. Saya faham. Ini sama. Ini Ah, kita nak saya tunjuk. faham. Saya makan Oh, makan tadi. Apa dia? Saya makan di Zamzam Food Street. Ya. Mi goreng. Ah. Berapa ni? 90 sen. Oh, Ya. Jadi, belum cukai lagi tu. Itu. Jadi service charge 45 sen. Tax 53 sen. RM9.90 sen. berapa peratus tu? Berapa peratus cukai tu? Dia tak tulis peratus lah. Minta sini, saya kira kan. Oh. Tak, kedai mamak 5%. Okey, kita lihat ya. Kita lihat sini. Servis. Okey. Kita lihat sini. Service charge 45%, 45 sen daripada harga RM8.90. Itu maksudnya 5%. 5% itu hanya service tax. Lepas tu ada satu lagi bentuk tax yang dikenakan sebanyak 53 sen. Jadi jumlah yang dikenakan adalah hampir RM1. RM1 daripada RM8, daripada jumlah RM9.90. Maksudnya dalam lebih kurang 10% lah, betul lah. Ya. Tetapi di bawah pelaksanaan pencukaian GST bermula daripada 1 hari bulan Januari, ya, cukai yang dikenakan hanyalah dalam bentuk kalau RM1 4 sen, kalau RM8 32 sen saja. Bandingkan 32 sen Dengan RM1. yang akan anda bayar dalam bentuk cukai berbanding dengan sekarang yang anda membayar sebanyak RM1. Yang manakah yang lagi rendah, tuan? Ada apakah? Yang manakah yang lebih rendah, tuan? Adakah anda setuju? 4%. Adakah anda setuju? Anda setuju? Setuju. Tapi apakah jaminan seperti mana yang tanyakan oleh kawan kita tadi, bahawa peniaga akan menurunkan harga dari Tidak menaikkan. RM9.90 Menurunkan, minta maaf lah. Menaikkan. Apakah jaminan dia tidak Ha. menaikkan harga dari RM8.90 ke RM9? Sebab dia pun dah kena cukai 4%. Ya. Jadi saya sudah pasti bayaran yang bayar RM8.90 itu Aha. akan menjadi RM10 ke? RM9. Oh tak. RM9 4% dia naik dah cukai kan. Ha. Tak gitu. Tidak gitu ya. 4% yang dikutip daripada pelanggan, ya, itu sebenarnya sebagai pampasan kepada 4% kenaikan harga ayam. Jadi sebenarnya bagi peniaga pun, anda sebenarnya tak rasa beban kenaikan harga sebenarnya. Faham tak? Tetapi kalau macam tu, kerajaan nak dapat duit dari mana? Sebab kalau dah naikkan 4% ini, lepas tu nak bayar kepada kerajaan. Yelah, Dari maksudnya gitu. Maksudnya syarikat Nizam tadi, restoran Nizam kutip 4% daripada pelanggan yang makan di kedai dia. Dia beli ayam untuk kita makan kan. Jadi 4% tu sebenarnya dah dibayar terdahulu kepada pembekal ayam. Dan akhirnya pembekal ayam membayar cukai kepada kerajaan.
Jadi maksudnya kutipan cukai itu akan dikutip oleh kerajaan pada pembekal makanan, pembekal asas. Faham tak? Oh. Pembekal asas. Jadi sebenarnya benda ni, jika kita mengikut rantaian yang orang yang membayar cukai ini, ya, memang ada ketulusan. Ya, ketulusan, dan ia juga mengelak daripada ketirisan. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, ni berkaitan dengan keadilan lah. Ya, saya tahu misalnya Encik Rashdi membayar cukai. Berapa setahun bayar cukai? Cukai pendapatan. Ya, tuan. Adalah 2-3 ribu. Anda duduk bersebelahan dengan Encik Nizam. Katakan Encik Nizam, dia patut bayar cukai perniagaan, tapi dia tak melaporkan pendapatan dia, dia tak bayar cukai. Adil tak adil? Puas hati tak puas hati? Suka tak suka? Tuan bayar cukai, dia tak bayar cukai. Tak suka kan? Tak suka. Tapi dengan pelaksanaan cukai GST ini, beban cukai Encik Rashdi, pembayar cukai, akan diturunkan, dan kemudiannya orang-orang seperti Encik Nizam ini yang tidak membayar cukai pun akan merasa beban daripada GST ini. Maksudnya dia pun akan membayar cukai. Perlu bayar cukai. Perlu bayar cukai juga. Perlu bayar cukai GST lah. Ya, GST lah. Cukai perniagaan tak perlu bayar. Bukan. Cukai perniagaan dah memang tak bayar pun cukai perniagaan. Kan? Tapi bagi mereka yang membayar cukai perniagaan, kerajaan juga akan menurunkan kadar cukai perniagaan. Berapa persen? Ya. Dalam 3 hingga 4% jugalah. Lebih kurang kadar je gitu. Jadi maksudnya sekarang keadilannya gini. Sekarang ni dengan sistem pencukaian baru ini yang akan dimulakan pada 1 bulan Januari tahun 2013 nanti, maka orang yang membayar cukai, ya, akan lebih ramai lagi. Lebih ramai lagi orang yang akan bayar cukai, kerana orang-orang yang sebelum ni langsung tak bayar cukai akan membayar cukai. Untunglah kerajaan macam ni. Memang kerajaan perlukan duit pun. Kerajaan perlukan duit kerana kita memerlukan dana untuk membangunkan negara, untuk membiaya pembangunan prasarana untuk kemudahan semua. Walaupun kerajaan memerlukan dana untuk membangunkan Ya. negara, tapi pemimpin yang ada pada masa itu seharusnya mencari sumber-sumber yang lain. Cuba kita bayangkan Tukar pemimpin. makcik-makcik di kampung yang menoreh getah ataupun suri rumah, setiap kali pergi kedai kena 4%. Cuba tuan-tuan bayangkan. Tuan bayangkan apa akan jadi dengan makcik-makcik kita kampung. Kalau kita cakap Cik Nizam Tuan Jam memang dia buat perniagaan. Kalau Cik Rosdi, dia meniaga gaji mungkin 5,000. Layak, tapi makcik-makcik kita yang di kampung akan terbeban dengan cukai ini. Saya setuju. Tuan-tuan dan puan-puan. Sumber Saya pendapatan kerajaan harus diambil dengan sumber yang lain. Kalau kita tengok dalam ini ketirisan kerajaan dalam pemberian subsidi kepada pihak-pihak yang tak berkenaan, yang tak seharusnya diberi, ataupun kirisan duit-duit yang keluar daripada negara kita, itu perlu dicegah dan Ya, perlu baik, Tuan. dihalang. Baik, Tuan. Dan semua itu. Izinkan saya menjawab. Boleh. Jawab. Tapi soalannya apa tadi? Sumber kerajaan Soalannya tak apa harus tadi? mengenakan rakyat. Aha. Setiap rakyat yang tidak bekerja pun kena apabila dia beli barang. Tapi kerajaan seharusnya menggunakan sumber-sumber, sebab Cik Azmi kata kerajaan perlukan dana. Saya boleh menjawab, ya. Izinkan saya menjawab. Ya. Dalam pelaksanaan cukai mulai 1 bulan Januari tahun 2013, barang-barang terkawal sebenarnya bebas cukai. Barang-barang terkawal sebenarnya bebas cukai. Ini bermaksud barangan ruji yang digunakan oleh penduduk-penduduk kurang berkemampuan, ya, dan yang miskin. Contohnya bagi makcik-makcik di luar bandar tu, kegunaannya gula, tepung, minyak masak, tak dikenakan cukai. Tapi harga Tak dikenakan cukai, tak ada. walaupun tak dikenakan cukai. tetapi harga akan dinaikkan Harga apa? oleh pihak Harga apa? harga bahan Barang gula, terkawal. dan kita dapat Tak boleh. Barangan terkawal tak boleh naik harga. sebab kita Salah. Tapi gula pada masa sekarang pun saya rasa dalam bidang terkawal.
Terkawal. Telah dinaikkan berapa kali? Dia naik oleh kerajaan, bukan disebabkan cukai. Bukan naikkan cukai. Naikkan harga. Jadi tak ada kena-mengena dengan cukai. Jadi sebenarnya barangan terkawal, kenapa kita ada senarai barangan-barangan terkawal? Barang ini adalah kerana barangan-barangan yang berada di dalam senarai tersebut adalah barangan-barangan yang digunakan oleh orang yang kurang berkemampuan. Sebab tu dia berada dalam senarai barangan-barangan terkawal, dan kerajaan berjanji bahawa barangan-barangan yang berada di dalam senarai ini tidak akan dikenakan cukai. Jadi sebenarnya beban orang-orang yang kurang berkemampuan ya tidak akan meningkat. Tetapi bagi orang-orang yang berkemampuan, orang-orang yang kaya, lagi banyak mereka berbelanja, lagi banyak cukai mereka akan bayar. Ya. Misalnya, kalau mereka membeli kereta mewah, mereka akan dikenakan lagi tambahan cukai sebanyak 4% dalam bentuk GST. Jadi orang yang berkemampuan akan menanggung beban yang lebih tinggi berbanding dengan orang-orang yang kurang berkemampuan. Dan saya ulang lagi sekali, ini adalah satu pelaksanaan cukai yang adil. Yang adil kerana mereka yang sebelum ini langsung tidak membayar cukai akan mula membayar cukai dalam bentuk GST. Cik Azmi, saya nak tanya lah. Ya. Kalau pemahaman saya apabila Cik Azmi dijual barang pada Cik apa nama dia ni? Pengurusi kita tu, Fadli. pengurusi majlis, dia akan membayar 4% cukai. Kemudian pengurusi jual pada Sandy, ada 4% cukai lagi. Barang yang sama lah. Dijual kepada Rudy 4% cukai ni. Rudy menjual kepada 400. Berapa banyak cukai yang dia bayar? Berapa banyak cukai yang dibayar Masih 4%. Yelah, katakan RM10, bayar RM4, RM10 40 sen. Betul. RM10 40 sen, 4% dia boleh jumlah tu. Ya, begini tuan. Begini tuan. Yang pertama sekali, bahan asas bawah di dalam senarai barangan terkawal tak dikenakan cukai. Itu kita Tak tepi Ya. Iaitu Jelas. sebahagian. Okey, jadi katakan kalau kita ada satu bentuk barang ataupun makanan RM10 ya, yang termasuk kandungan ayam sebanyak 50%, ya. Jadi 50% tu tak dikenakan cukai. Oh, begitu. Yang atas 50% yang tak menggunakan barangan terkawal lah, 50%. Lepas tu pula setiap kali dijual, ianya berubah bentuk. Tetapi cukai yang dikenakan bukannya atas keseluruhan nilainya, tetapi dikenakan ke atas nilai tambah. Nilai tambah. Maksudnya RM10 dijual pada Sandy RM12. Jadi yang 4% tu bukan ke atas RM10 tu, tapi ke atas RM2 tu. Oh, begitu. Dia value added, tambah nilai. Jadi itu perlu diberi Ya, penerangan. betul. Yang Okey. kalau tidak sudah pasti rakyat Ha. marah, macam saya bayar tadi tu. Ya, Marah. marah. Tapi pasti akan kalah dalam pilihan Tapi rakyat. yang sudah pasti itu hanya apa tu, bahan yang digunakan oleh pihak pembangkang ya untuk menimbulkan isu. Sebenarnya ianya tidak ada isu. Ianya hanya memerlukan penerangan yang pastinya. Jika Encik Nizam membeli makanan ini pada saat di kedai Zamzam pada 1 hari bulan Januari tahun 2013, Encik atas barangan yang harganya RM8.90 ni, Encik Nizam hanya akan membayar sebanyak 36 sen, dan 36 sen adalah lebih rendah daripada RM1. Jadi tepuk dada, tanya selera Encik Nizam, nak bayar 36 sen ataupun bayar RM1. 36 sen. Sekian, terima kasih. Okey.